神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus.
Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk negeri kami tercinta Tuhan, Indonesia Tuhan. Bapa, di tengah goncangan bencana alam, konflik antar bangsa yang membuat gangguan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa dan tekanan sosial ekonomi pada rakyat, Bapa, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa mencari berseru kepada Tuhan dan mereka akan mengalami Tuhan. Pintu-pintu penginjilan akan dibuka seluas-luasnya supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, roh takut akan Tuhan, keadilan, kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia. Dan Tuhan menuntun dan menguduskan kabinet merah putih supaya mereka melakukan segala tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan benar. Sehingga tercipta trust antara rakyat dan pemerintah. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Serta seluruh keluarga besar hamba-hambamu ada di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Pengurapan hikmat, berkat kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan pada kedua hamba-hambamu ini. Hamba-hamba yang diurapi Tuhan menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga di bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung dan menjadikan setiap umat Tuhan murid Kristus dan membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman. Tuhan, Kau juga memberkati generasi kami, generasi Yeremia di CK7 dan di bangsa kami. Bangkit anak-anak muda yang takut akan Tuhan, berkomitmen hidup kudus, menang atas dosa, serta lahir para pemimpin-pemimpin muda untuk memenangkan jiwa-jiwa dan menjadi generasi penerus di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami serahkan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ada di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. 荣耀我们的神，哈利路亚！来，请坐。大家 shalom， 平安，平安，大家平安，大家好吗？好，真的很高兴可以见到大家。来，完成今天早上，我相信神爱我们每一个人，他与我们同在，也祝福给我们平安和喜乐。大家有相信吗？相信神爱我们吗？有没有？阿们，阿们。神的祝福不就是领导我们这一代，可是我们相信会领导我们的儿女和子孙。所以呢，来，我们也开始我们敬拜和赞美。我可以请大家站起来好不好？我们也开始我们的赞美敬拜，跟你旁边的人说：“耶稣祝福你的全家，可以吗？”跟他们说：“耶稣祝福他们的全家。”哈利路亚！我们要一起来敬拜赞美我们的神，一起来唱。杀出漂流的这全都必定满腹，慈爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝是本卑微一生人高贵，何等的蒙福那些心靠上帝的人。只是也不缺乏，并不会向人讨伐。上帝会成全他所应许之深渊。信靠上帝的义人，已没有不可能的事。我们一起来拍手。
来唱。何等的伟大，上帝对我们的慈爱，我们社区漂流的这生都必定蒙福。慈爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝使人变为一个人高贵。再一次，何等的伟大，上帝对我们的慈爱，大家请唱。我们失去拥有的这生都必定蒙福。慈爱的上帝，爱的上帝将贫穷变为富足，阿门。公义的上帝使人变为一些人高贵。一起来，何等的蒙福，那些信靠上帝的人，一人的指数也不缺乏，并不会叫人讨伐。他说应许这深渊，信靠上帝的一人，必没有不可能的神。何等的蒙福，那些信靠上帝的人，一人的指数也不缺乏，并不会叫人讨伐。上帝会成全，他说应许这深渊。信靠上帝的一人，必没有不可能的神。哈利路亚！一起来拍手。谢谢这个。上帝对我们的慈爱，我们社区漂流的这生都必定蒙福。慈爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝使人变为一些人高贵。何等的蒙福，那些信靠上帝的人，一人的指数也不缺乏，并不会叫人讨伐。上帝会成全，他说应许这深渊。信靠上帝的一人，必没有不可能的神。何等的蒙福，那些信靠上帝的人，一人的指数也不缺乏，并不会叫人讨伐。上帝会成全，他说应许这深渊。信靠上帝的一人，必没有不可能的神。再一次好吗？何等的蒙福，那些信靠上帝的人，一人的指数也不缺乏，并不会叫人讨伐。上帝会成全，他说应许这深渊。信靠上帝的一人，必没有不可能的神。何等的蒙福，那些信靠上帝的人，一人的指数也不缺乏，并不会叫人讨伐。上帝会成全，他说应许这深渊。阿门。信
休息了，休息了吗？大声一点好不好？有，哈利路亚，荣耀我们的神，哈利路亚！来，我们一起来唱这首诗歌，一起来赞美敬拜我们的神。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美，我们高声欢呼，让主耶稣证明。哈利路亚！一切歌颂赞美，一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美，我们高声欢呼，让主耶稣证明。哈利路亚！准备了吗？赞美主，哈利路亚！这边，赞美主，哈利路亚。主我的神，你是配的歌颂与赞美，我们高声欢呼，让主耶稣证明。哈利路亚！再一次好不好？一切歌颂赞美，一切歌颂赞美都归我主我的神。是配的歌颂与赞美，我们高声欢呼，让主耶稣证明。哈利路亚！我们一起来跳舞，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！双手，我们一起来赞美敬拜我们的神，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！一起说，赞美主，哈利路亚！大声，哈利路亚，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，
现在我问一下，有没有第一次来到我们的教会的新朋友吗？ Ada yang baru pertama kali hadir datang ke ibadah Mandarin. 如果有，你们可以把你的手提高，请举手。这边的叔叔吗？第一次来到我们教会啊，欢迎来到我们的教会。哈利路亚，哈利路亚，感谢神。我们的同工们可以帮助你们。好的，欢迎大家来到我们的教会。好的，现在是我们的奉献的时间。如果你需要奉献袋，你们可以把你的手提高，来我们的教会的同工可以帮助你，或者你们可以扫描教会的二维码，直接转账我们的奉献。好的，我请大家可以站起来好不好？我们要一起来奉献祷告。Amplop 信封袋，来，同工们可以帮助吗？在那边，在那边有啊。OK， 来，我们来一起来乐意奉献给我们的神，我们一起来奉献祷告，一起来念哈，1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的真名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献，大家请坐。来，我们一起来听今天的报告。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu, 19 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso. Untuk gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis, 16 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 128 64902. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur, tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa. Di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry present Walau dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PDM Elsa Imelda Solihin, Sabtu 18 Juli 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.终记住这到最后，我心的依靠永远都是你，耶稣，耶稣，耶稣，对我全人生命的主。
人生命的主，从起初直到最后，生命的救主永远都是你耶稣。耶稣，我心别无所求，忽然能与你相比。耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，我生命的主。我生命的主，耶稣，我全人生命的主，耶稣，我全人生命的主，从起初直到最后，生命的救主永远都是你耶稣。耶稣，我心别无所求，忽然能与你相比。耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，我心别无所求，忽然能与你相比。耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，从我心直到主天。耶稣，你是为你，我全然为你，我全然为你，从我心直到主天。耶稣，你是为你，我全然为你，我全然为你，从我心直到主天。耶稣，你是为你，我全然为你，我全然为你，从我心直到主天。耶稣，你是为你，我全然为你，我全然为你，从我心直到主天。耶稣，你是为你，我全然为你，我全然为你，从我心直到主天。耶稣，你是为你，我全然为你，我全然为你。耶稣，我成为教会的主，耶稣，我成为教会的主，万膝都要跪拜，万口要承认，你是救世主耶稣。耶稣，我成为教会的主，
耶稣成为我教会的主，万膝都要跪拜，万口要承认你舍己舍主耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。的，请大家站起来，我们一起来说耶稣，耶稣，一起来呼喊，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。我们的双手，我们来开我们的口，我们把最大、最美好的声音来荣耀、来敬拜。哈利路亚！因为唯有你配得我们的赞美和敬拜，因为你的圣灵在今天早上跟我们在一起，我们要打开我们美丽的心。我们来高举我们的双手，用荣耀来歌颂你。哈利路亚！
赞美敬拜主耶稣，唯有你主耶稣。哈利路亚，哈利路亚。心舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能你回报？你完全心舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，一起来说，我用什么能回报？什么能回报主耶稣？你完全心舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能你回报？你完全心舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能你回报？什么你回报？你完全心舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我相信感恩，我用什么能你回报？你完全心舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我相信感恩到永远，到永远，到永远，到永远。Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起同心合一祷告。 Bapa, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. 我们真的很骄傲，有这样一位的上帝。 Engkau Allah yang berjanji tidak sekali-kali meninggalkan kami. 你应许从不离弃我们， Engkau selalu ada di titik terendah, bahkan di titik di mana Engkau membawa kami. 甚至我们跌入人生的低谷时，你都与我们同在。 Hari ini hibur kami, kuatkan kami. 今天求你安慰我们，坚固我们， Dengan firman-Mu yang ajaib Tuhan. 借着你奇妙的道， Arahkan kami 引导我们， sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. 按照你旨意和计划。 Kuduskan hamba-Mu, 求你高莫你的仆人， kuduskan kami semua.
求你高莫接 dengan 近我们每一位， firman-Mu ya Tuhan. 借着你的道， Dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus, 就是圣名， kami buka hati kami 我们打开我们的心 untuk mendengar kebenaran firman-Mu. 来聆听你的道。 Mari yang siap katakan, 已经预备好的，大家一起说 amin. 阿门，阿门， Haleluya, 哈 silakan 利路 duduk. 亚！弟兄姐妹，请坐。 Siapa yang datang pagi ini bawa istrinya? Angkat tangan. 今天早上有带你配偶来的，举 Wah, 个手， puji Tuhan ada yang bawa juga. 感谢主。 Ada yang ketinggalan suami atau istrinya di rumah? 有人把配偶留在家里吗？ Oke, saya nggak angkat tangan karena istri saya ada di atas lagi bantuin 我没有举手， fundraising ya. 因为师母在上面帮手。 Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 好，亲爱的弟兄姐妹， hari ini saya mau membawa satu berita 今天我要带的信息是， bahwa di dalam dunia ini saat ini Bapak Ibu 就是在现在这个世界上 sedang jahat-jahatnya. 是非常邪恶的。 Nah pertanyaannya begini, kita kan punya keluarga ya. 问题是我们都有家室， Bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh di tengah dunia yang jahat ini? 就是在这个邪恶时代中，我们仍然怎么样能够稳得住脚呢？ Kita akan belajar dari seorang Nuh ya di dalam firman Tuhan. 我们今天要学习的人物就是挪亚。 Yuk kita akan baca Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Silakan Bu 好 dibaca.，让我们读一段经文，是取自创世纪第6章第8到第9节。圣经这么说：唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。 Jadi Bapak Ibu di tengah dunia pada waktu zaman Nuh itu manusia itu di titik paling terjahat. 所以在挪亚的时代，那些世人是在最邪恶的那个点。 Tetapi Tuhan menemukan satu keluarga 但是上帝找到一个家人， yang tetap bisa berdiri, 就是找到一个家庭仍然是很稳固的， yang tetap hidup sesuai firman. 仍然按照上帝的道过活， Namanya Nuh. 就是挪亚。 Ya kita lihat latar belakang sebentar ya. 好， Dari- 让我们先看那个背景。 Nah di Kejadian 6 ini Bapak Ibu menggambarkan puncak kerusakan manusia sejak kejatuhan Adam. 所以在这里是讲到亚当堕落之后，这是人类有史以来最那个邪恶的那个顶峰。 Nah kondisi dunia saat itu manusia itu menjadi sangat jahat, ada kekerasan memenuhi bumi dan hati dipenuhi kejahatan. 因为当时他们是非常败坏的，他们的心想尽的都是罪恶，充满暴力。 Saking jahatnya manusia pada waktu itu. 那时他们是何等的那个邪恶， Tuhan sendiri bilang begini, saya nyesel ciptain manusia. 甚至于上帝说：“我后悔了，我创造世人。” Nah pagi ini kita mau belajar Bapak Ibu. 所以今天早上，让我们学习弟兄姐妹， Bukankah dunia kita saat ini mirip-mirip seperti zaman Nuh? 我们现在的时代岂不是也像挪亚时代吗？ Kalau mau lihat kejahatan bisa lihat di media-media itu sadis-sadis Bapak Ibu ya. 如果大家想知道，就可以看那个社交媒体，全部都是很残暴的那些发生的事。 Nah bagaimana keluarga Nuh tetap bisa kuat dan tidak terpengaruh di tengah dunia saat itu yang dimana semua manusia itu jahat. 所以当那个时代世人这么败坏，挪亚怎么样，他一家人能够站稳的脚，没有随波逐流呢？ Sebuah keluarga itu kuat ketika kita melihat kalau fondasinya kuat. 一个家庭能够稳固，就是当我们看见它的根基也是稳固的， Seperti kita bangun rumah Bapak Ibu. 就好像我们建造房子， Fondasi rumah itu harus kuat. 我们那个房子的地基必须稳固坚固。 Nah kita tadi baca di kisah Nuh ada 3 yang kita bisa belajar bagaimana fondasi keluarga Nuh itu. 从刚才我们所读的经文，我们可以看出有3个建造家庭的那个稳固的根基是什么？ Ada 3 fondasi keluarga Nuh ya yang kita belajar. 是有3个那个根基。 Yang pertama, 第一， keluarga Nuh dibangun oleh fondasi kebenaran. 挪亚的家庭是建基在什么呢？在真理上。 Saya di dalam konseling melihat
Banyak keluarga hancur karena fondasinya tidak benar. 我看见很多家庭他们破碎，为什么？因为不是建造在那个真理之上。 Pernikahan atau keluarga 婚姻或者家庭 harus dibangun oleh fondasi kebenaran firman Tuhan. 必须是有上帝的真理被建造而起的， Itu fondasi pertama yang buat keluarga kita kuat. 这就是第一个根基，让我们的家庭能够变得稳固。 Nah di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan di situ Nuh adalah seorang yang benar. 在创世纪第6章第9节讲到，挪亚是个义人。 Nah di dalam bahasa Ibraninya benar itu pakai bahasa sadik, artinya 原文呢是撒利，意思是什么呢？ hidup sesuai standar Allah. 就是按照上帝的标准来生活。 Jadi kalau fondasi keluarga kita dibangun oleh kebenaran, 所以，如果我们家庭的根基是基于上帝的真理的话， maka seluruh keluarga kita 那么我们的全家人， harus hidup sesuai standar Allah. 那么我们的生活也应该按照上帝的标准。 Artinya bukan tanpa dosa Bapak Ibu ya, 不是说没有犯罪啊，弟兄姐妹， tetapi hidup yang selaras dengan kehendak Allah. 而是说我们生活是符合上帝的那个旨意。 Tentunya ada jatuh bangun. 当然，其中我们也会跌 Tapi 倒， tapi kita terus berusaha 但是我们仍然是全力以赴的， supaya hidup keluarga kita 使我们家庭生活 selaras dengan kehendak Allah. 跟上帝的旨意是相符的。 Nah biasanya kalau di dalam keluarga itu kelihatan ya 平常在家庭里我们会看见， dari kehidupan hari-hari. 从他们每天的生活当中观察到， Biasanya yang bisa melihat itu anak-anak ya. 平常是小孩子他们呢就会看见， Anak-anak bisa lihat ya teladan daripada orang tuanya. 所以孩子们能够看到父母亲他们给的那个榜样， Mereka bisa melihat ya apakah orang tua mereka itu hidupnya selaras dengan firman Tuhan. 他们能够看出他们父母的生活是不是按照上帝的真理。 Jadi nanti pulang dari sini coba pastikan. 所以散会之后，你们要确定一下 Siapa sini bapak-bapak, suami-suami? 在这里做爸爸的、丈夫的 Pastikan nanti pulang 你确定回家之后， ya hidup kita udah selaras belum 我们的 dengan 生 firman Tuhan. 我们的生活是不是符合上帝的真理呢？ Karena anak-anak itu melihat teladan kita. 因为孩子们会看我们的榜样。 Satu kali saya ada kunjungan ke rumah jemaat. 有一次我去探访一家人， Jadi masalahnya kata suaminya, 那么问题是那个做丈夫的这么说， Pak istri saya ini sudah dicek ke dokter, sebenarnya nggak ada masalah yang gawat atau bahaya nggak ada. Gitu. 其实我已经带我太太去看医生，她也没有什么危险的病痛， Tapi kondisinya nggak bisa bangun, dia nggak mau bangun, dia tetap aja di bed. 但是问题是她要窝在床上不肯起来。 Sudah tahu apa yang terjadi? 大家知道发生什么事吗？ Sebenarnya bukan dia tidak punya semangat, 其实不是说她没有那种活力， tetapi dia ada kekecewaan. 而是她里面充满那个灰心失望。 Selidik punya selidik. 然后我就去深入的去探讨。 Dia kecewa sama anak perempuannya. 原来她对她的女儿感到失望。 Karena waktu dia sakit anak perempuannya terlalu sibuk, nggak pernah mau datang ke orang tuanya. 原来当她生病的时候，她的女儿太忙了， Oh, 甚至 ada 于没有抽时间去看望她。 Ada Pak Lukas ini dia tahu kayaknya dia pernah juga waktu itu ya. 可能巴卢卡斯 Jadi 也去参 ini 访，他知 suatu 道。 yang real Bapak Ibu. 所以这个是真实的案例了。 Kalau kita mau anak kita 如果我们要我们的孩子 mengasihi orang tua, 爱父母亲， saya mau kasih tahu sama kita semua 我要告诉各位， bahwa anak harus melihat 就是孩子们必须看见、见证到， bahwa orang tuanya itu menghidupi firman. 就是父母亲他们也把上帝的道活出来， Baru nanti dia mengcopy semua kehidupan kita. 然后他们看见父母亲以身作则，他们就会去效仿。 Saya kasih contoh sama anak saya Bapak Ibu. 我常常给我的孩子一个榜样，
papa saya di menit terakhir dia dipanggil Tuhan ada di tangan saya dan saya yang ngurus dia. 就是当我爸爸临死之前，他是在我的怀中，我跟他到最后一刻。 Saudara kan tahu ya, makin tua makin ribet orang tua itu ya. 你也知道了，老了就比较麻烦了。Ya, kadang kita alasan, wah sibuk nggak mau datang gitu. 有时候我们想尽借口，我们就说我们太忙了。 Tapi Alkitab bilang hormati orang tuamu. 但是圣经叫我们要孝敬父母， Jadi saya sementara merawat papa saya, 所以当我在那里照顾我的爸爸， saya ajak anak-anak saya melihat. 我就带我的孩子让他们看。 Dan istri saya iseng tanya sama anak saya, 然后我的太太无聊就问我的孩子， kalau nanti papa mama sudah tua kamu mau nggak ngerawat begini? 如果你父母老了，你愿意吗？像这样去照顾你的父母亲？ Jawabannya nggak jelas, ngomong gitu. 结结巴巴的就讲不清楚了。 Tapi paling tidak Bapak Ibu, 但是至少弟兄姐妹 teladan itu berbicara lebih keras 医生做的是极其重要的。 daripada cuman perintah. 比起我们在那里发誓号令， Kamu harus hormati orang tua. 你们要孝敬父母啊。 Tapi dia tanya lagi di dalam hatinya, Papa dulu sama orang tua bagaimana? 可能他心里就问你以前呢，你又怎样对你的父母亲啊？ Jadi di dalam rumah itu kelihatan Bapak Ibu. 所以在家庭里就一目了然了。 Ada nggak kehidupan doa di rumah? 在家庭里有没有祷告的生活呢？ Suami istri sering berantem Bapak Ibu. 做夫妻的常常在那里争吵， Lalu saya cek, 然后我就去检查， di rumah ada mesbah nggak? 在家庭里有没有家庭祭坛呢？ Lalu yang ngoceh istri biasanya ya. Gitu ya. 平常发牢骚的就是做太太这么说， Boro-boro mesbah Pak katanya. 还要说那个祭坛没有 Kalau diajak doa dia bilang nggak bisa, kalau aja yang doa katanya. 如果叫他祷告，他就已经发脾气了。 Jadi yang pertama, 所以第一点， kalau keluarga kita mau kuat di tengah dunia yang jahat ini, 在这个时代，如果要我们的家庭能够变得稳固的话， bangun fondasi keluarga kita dengan kebenaran. 所以要以真理也来建造我们那个家庭的根基。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二，弟兄姐妹， saya melihat dari pembacaan Nuh bahwa fondasi yang kedua yang dibangun oleh keluarga Nuh adalah integritas. 从刚才我们所读的经文，我就发现挪亚是以正直来建造他那个家庭的根基。 Kejadian 6 ayat 9 bilang begini, Nuh itu tidak bercela. 在那个中文是说他是个完全人，就是纯全无过的。 Kata tidak bercela itu dalam bahasa Ibrani artinya 纯全无过或者完全，它的希伯来文是什么呢？ yang pertama tulus, 就是说非常纯正的。 yang kedua berintegritas. 第二呢，就是正直。 Artinya integritas itu kehidupan pribadi di rumah sama kehidupan di depan umum itu harusnya sama. 正直的意思就是无论他在家庭里、家庭以外，他的生活都是表里如一的、一致的。 Jadi kalau mau lihat orang berintegritas, 所以如果要看一个人是否正直， jangan lihat hanya di gereja, 不要只是看他在教会里， jangan lihat waktu di kafe, 不要看他在那个咖啡厅的时候， jangan lihat waktu di Instagram, 也不要看他在那个 IG， tapi lihat di rumahnya. 要看他家庭里怎么样。 Sama nggak dia 他在家庭里 di rumah dan di luar? 和在外面是否 Bahasa gampangnya pemikiran. begini, bahasa gampangnya begini. 简单来说就是这样。 Jangan hidup dalam kemunafikan. 所以我们不要过假冒伪善的 Ya. 生活。 Nah, bagaimana Pak caranya kita punya integritas? 那么牧师，那么我们怎么样才能够有那个正直呢？ Kalau kita mau belajar integritas, kita harus belajar menerapkan itu dari rumah. 如果我们要学习正直，就要从家庭开始了。 Bapak Ibu, rumah itu adalah tempat karakter kita diuji. 弟兄姐妹，其实家庭就是我们的品格受到测验的那个地方。 Siapa yang uji karakter kita? 是谁在那里考验我们的品格呢？ Saya yang uji istri saya, karakter saya. 我呢就是被我的太太她来测验我 Istri saya yang uji saya. 而我呢就是要去测试我的太太。 Ya. Nah, orang tua diuji sama anak.
所以做父母的是被他的孩子们来去试验考验的。 Makanya di rumah itulah tempat kita diuji. 所以其实，在家庭里就是我们被测试、被检测的地方。 Sebelum kita keluar rumah, 我们还没有出门的时候， pastikan kita lulus ujian. 要确定我们已经测试毕业了， Kalau enggak, 要不然的话， kita hidup dalam drama Korea. 我们就好像韩剧那样的下场。 Ya, di rumah 在家庭里争吵，常常吵闹。 di gereja, haleluya. Tuhan berkati, saya ampuni. 在教会里说哈利路亚，上帝赐福你，上帝赦免你。 Saudara lihat kan 大家看到了， bahwa keluarga itu sangat penting. 所以家庭是至关重要的。 Kalau keluarga dihancurkan setan, 如果撒旦已经破坏、摧毁了这个家庭， sebenarnya dia juga lagi menghancurkan hubungan kita dengan Allah. 其实他也在摧毁我们与上帝之间的关系。 Jadi ada satu note di sini saya kasih buat kita. 所以在这里，我给大家一个记号。 Keluarga yang kuat 坚固的稳固的家庭 dibangun oleh integritas, 是靠着正直被建立的， bukan pencitraan. 而不是自我形象 Tahu nggak pencitraan apa? 啊！大家知道吗？在那里自我形象是什么？ Yaitu salah satu episode drama Korea. 其中韩剧的一个场景就是这样自我形象化。 Jadi dunia lagi pakai Instagram, ya media sosial. 所以世界上他们用什么呢 ？IG 很多的那个社交媒体平台 Supaya kita ada pencitraan. 啊，其实我们在这里自我形象把它造成让别人羡慕。 Tapi saya berdoa semua yang di ruangan ini 但是我祷告，但愿每一位在座的， nggak ada yang pencitraan. 没有人是在内塑造自我形象， Di rumah sama di gereja 在家庭里或者在教会里 sama. 完全一致，不是前后判若两人。 Yang mau katakan amin. 愿意的说阿门， Puji Tuhan rame juga ya. 感谢主。 Oke, yang ketiga. 那么第三是什么呢？ Fondasi keluarga Nuh dibangun dikatakan pergaulan dengan Tuhan. 那么挪亚家庭是基于什么呢？它的建造在于与神同行。 Kejadian 6 ayat 9 bilang begini, Nuh hidup bergaul dengan Allah. 第6章第9节是这么说的：挪亚与神同行。 Dalam bahasa Ibrani bergaul itu artinya 同行的意思是什么呢？原文 berjalan bersama, menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. 就是与神一起走，而且在神的带领下共同走这个人生的道路。 Jadi artinya begini, kita berjalan tiap hari sama Tuhan. 就是说，我们每一天都与上帝同行， Jangan kalau lagi ada masalah baru mau jalan sama Tuhan. 不是说有问题来了我们才愿意与神同行。 Kalau lagi senang, lagi hoki, 一帆风顺，很多福气的时候， kita jalan sendiri. 我们就我行我素。 Saya pinter kok, 我很聪明啊， saya bisa kok. 我能够做得到。 Nah Tuhan gak mau itu. 上帝不愿意看见我们这样。 Ayo kita bergaul sama Tuhan. 好，让我们与神同行吧。 Nah bagaimana caranya kita berjalan bersama Tuhan? 那么我们怎么样才能够与神同行呢？ Yang pertama hidup kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. 第一，我们要先建立与上帝的那个关系。 Jadi bukan sekedar mengenal Allah Bapak Ibu. 所以不是说我只是认识上帝而已。 Jadi kita harus hidup bersama dengan Dia setiap hari. 所以每一天我们都要与他一起来过我们的生活， Seperti seorang bapak dengan anak berjalan 就好 sama-sama. 像一个孩子跟爸爸一起行走那样 Dan itu tiap hari. 那是每一天了。 Baru kita bisa bangun keintiman dengan Tuhan. 那么我们才能够与上帝建立那个亲密的关系。 Yang kedua, 第二， berjalan bersama Allah artinya hidup dalam ketaatan. 与神同行的意思就是我们降服于神，顺服他。 Jadi setiap kita mau ngambil keputusan, setiap kita mau ngambil langkah, 所以每次我们要做一个抉择，我们每走一步路，
kita harus taati sesuai perintah Tuhan. 我们要顺服上帝的带领，顺服他的命令。 Setiap mau ambil keputusan, 每次要做抉择， kita harus taati keputusan Tuhan. 我们必须顺服上帝要我们做的。 Yang ketiga, 第三， kita harus hidup dalam iman. 我们必须过信心的生活。 Di dalam perjanjian baru dicatat lagi oleh firman Tuhan. 在新约圣经这么说， Dikatakan Ibrani 11 ayat 7. 就是在希伯来书11章第7节。 Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. 好，我们看希伯来书11章第7节是这么说的：挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。 Jadi untuk bisa kita hidup dalam iman, 所以，如果我们要过信心的生活， kita harus taat sama perintah Tuhan. 我们必须顺服上帝的命令。 Dikatakan Nuh belum tahu rencana Tuhan. 在这里讲到挪亚还不知道上 Belum 帝的计划， kelihatan. 还没有看见。 Tapi Alkitab bilang dengan taat dia mempersiapkan bahtera, dia bangun bahtera. 但是他顺服了，他就预备一只方舟。 Mungkin saat itu banyak orang yang mengejek dia kan. 可是那时候很多人在这里嘲笑他 Ngapain bangun bahtera di atas gunung? 啊，在山上做方舟干什么？ Si Nuh kayaknya udah mabok. 啊，可能挪亚他已经醉酒了。 Yang saya renungkan lagi, 但是我在那里再思考， nggak ada Alkitab bilang. 圣经没有这么说。 Anaknya bilang gini, aduh bapak nih udah aneh-aneh nih. 孩子们说啊，这个爸爸已经千奇百怪了。 Saudara bayangkan bagaimana Nuh mendidik anaknya 大家想想看，他是怎么样去教导他的孩子们 untuk punya iman. 啊，来拥有这个信心。 Ketika dia dapat dari Tuhan, 当他从上帝接 dia 受命令， ngomong ke anaknya, 他就跟孩子说 anaknya nangkap sesuatu. 啊，他的孩子们就抓到那个重点 Anaknya percaya dan taat. 啊，孩子们相信他们的父母亲，而且顺服了， Mereka bersama bangun 他 bahtera 们一 itu. 起同心合力的去建造这个方舟。 Oke? Jadi hari ini 所以今天， ayo kita belajar hidup bergaul dengan Tuhan. 让我们学习怎样与上帝同行。 Artinya mulai hari ini Bapak Ibu, 意思就是说，从今天开始， begitu buka mata pagi hari, 当我们眼睛一睁开，早上 bilang sama Tuhan, mana tanganmu Tuhan? 啊，我们就要问上帝：上帝，你的手在哪里啊？ Aku mau pegang dan berjalan bersama Engkau. 我愿意抓住你的手，与你同行。 Amin. 阿门。 Ada yang ngantuk? 有人 enggak 打 ya. 断了吗？ Puji Tuhan kalau nggak ada yang ngantuk. 没有 Baik, 的话，感谢主。 sebagai pesan dibawa pulang ya, kesimpulan. 现在我们的结论是什么呢？ Keluarga Nuh menjadi alat keselamatan bagi generasinya. 所以挪亚成为了那一代人的救恩器皿， Karena dibangun di atas fondasi yang benar. 因为它建立在正确的根基上。 Jadi pulang dari sini Bapak Ibu, 所以散会之后，弟兄姐妹， pastikan keluarga kita dibangun dari fondasi yang benar. 所以要确定我们的家庭真的是 Yang 建 kedua, 在那个真理之上。第二点是什么？ keluarga yang kuat adalah keluarga yang memelihara karakter yang benar, 一个稳固家庭是一个培育美好品格的， hidup dalam integritas, 而且活出真实， dan menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. 而且与上帝的关系成为生命中心的家庭。 Jadi pastikan pulang dari sini 所以散会之后要确定， kita hidup dengan karakter yang benar, 我们要有那个好的品格， hidup dalam integritas, 要活出真实的生活， dan jadikan hubungan dengan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita. 而且让我们与上帝那个关系成为我们家庭的那个生命中心。 Sehingga kita bilang sama Tuhan, 所以我们就能够跟上帝说 tanpa Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. 啊，没有上帝，我什么都做不来。 Yang ketiga yang terakhir, 第三，最后一点， mari bangun keluarga kita di atas fondasi yang kuat 让我们把家庭建立在坚固的根基上， supaya
好让我们呢 Tuhan bisa pakai keluarga kita menjadi alat keselamatan bagi seluruh keluarga kita, bahkan seluruh orang lain pun kita bisa menyelamatkan mereka. 好让上帝使用我们的家庭能够成为全家得救的器皿，甚至于其他人成为众人的那个祝福。 Orang bisa melihat melalui keluarga kita, 别人可以从我们的家庭生活看出， di dalamnya 在里面 ada kasih yang besar itu, 有那个广大的爱， ada keselamatan yang besar itu. 也有那个莫大的救恩。 Saya berdoa 我祷告 biar kita semua 但愿我们每一位 pagi ini 今天早上 pulang kita bangun keluarga kita yang kuat 散会之后，建立一个稳固的家庭 dengan fondasi yang benar. 借助那个正确的那个根基。 Mari kita berdoa 我 ya. 们一起低头祷告。 Bapa, kami memuji Engkau 天父，我们要赞美你， buat firman-Mu yang ajaib ini Tuhan. 为你那奇妙的道。 Aku percaya firman-Mu akan terus berbicara buat kami. 我相信你的道会持续对我们说话， Firman-Mu akan terus menuntun kami 你的真理会持续引导我们， supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. 使我们活在你的真理中。 Berkati seluruh keluarga besar dari GBI MS ini Tuhan. 求你赐福我们这个华语堂的大家庭， Hamba berdoa biar seluruh keluarga kami 但愿我们全部的家人 di tahun ini Tuhan, 在这一年里， di tahun amanat agung ini Tuhan, 在这个大使命之年， seluruh keluarga besar Mandarin Service diselamatkan oleh Tuhan. 我们这个华语堂大家庭全部都蒙恩得救 Di dalam nama-Mu yang berkuasa, 借着你这个大人的名字， dalam nama Yesus, 奉耶稣基督圣名， kami berdoa. 我们这样祷告， Amin. 阿门。 Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kami atas nama Gembala, PLT dan seluruh pengerja dan jemaat ucapan terima kasih buat pelayanannya atas sharing firman-Nya, dan terima kasih buat Ibu Jenny yang telah menerjemahkannya Bapak Ibu. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan yang diberitakan? Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di tahun kita udah beberapa tahun kita masuk terus di dalam menara doa setiap minggu ke-3. Dan kita tidak putus-putus ya menaikkan doa. Kita terus berdoa buat keluarga besar kita, buat keluarga kita. Tahun ini tadi di akhir doa Pak Batu, Pak Indrawanto Tarigan katakan apa? Terus dia juga berdoa buat keluarga besar kita. Supaya apa? Mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita tidak peduli dengan mereka, kita tidak mengasihi mereka, mereka tidak ada di hati kita. Pertanyaannya, siapa lagi yang mau mengasihi mereka? Siapa lagi mau mengasihi mereka? Kalau kita sendiri tidak mengasihi mereka, kita mau berharap orang yang mengasihi mereka, itu tidak mungkin. Mari kita mulai dulu. Mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama. Berdoa keselamatan itu terjadi. Berdoa Tuhan menyelamatkan mereka. Kita tidak tahu kapan mereka akan pulang ke rumah Bapa. Kita tidak tahu kapan mereka akan meninggalkan dunia ini. Karena itu bukan kuasa kita. Tapi yang kita boleh tahu, sebelum mereka
pulang atau mereka meninggalkan dunia ini, mereka sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Mari ya, kita cuma ambil waktu 1 jam di sini. Kita tunggu memang lama, iya. Tapi mari cuma ambil waktu 1 jam. Kita sama-sama masuk menara doa. Kita muji nyembah bareng. Kita berdoa dengan satu tujuan. Agar amanat agung ini terjadi di keluarga besar kita. Keluarga kita diselamatkan. Oh, anak cucu saya udah diselamatkan. Saya mau tanya, apakah saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara di sekeliling kita udah diselamatkan semua? Itu yang saya bilang. Firman Tuhan katakan, pandanglah sekelilingmu, ladang apa? Telah menguning dan siap untuk dituai. Nah kita, aduh saya ini tenaganya udah kurang, saya nggak bisa keluar. Masih bisa berdoa nggak Bapak Ibu? Ayo kita berdoa. Tuhan kasih visi ini. Kita masuk menara doa ini, kita lakukan jalan ke 3 tahun. Kita berdoa. Saya bilang, saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena ada satu orang yang peduli, yaitu nenek saya yang peduli. Tiap hari dia berdoa. Berdoa apa? Tuhan Yesus tolong Benny. Nah, berkali-kali saya saksikan di sini. Papa saya bisa diselamatkan oleh Tuhan karena saya peduli, saya berdoa. Tuhan Yesus tolong papa saya. Saya percaya sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Mereka diselamatkan. Karena kenapa? Kalau kita orang Kristen, kalau kita orang percaya, kita adalah orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita adalah kasih. Kita ada anaknya yang kasih. Mari kita sama mengasihi, kita ambil waktu cuma 1 jam. Kita berdoa. Oh Pak, emang selain di sini kita nggak bisa berdoa di rumah? Bagus, itu tambahan. Saya dan istri setiap kali dan anak-anak setiap kali berdoa, pasti saya doain keluarga besar. Setiap kali kita berdoa, pasti kita doain keluarga besar. Nah, kita lihat. Ya, keluarga besar dipulihkan ada nggak? Saya baru dengar kesaksian semalam. Ya, ada keluarga 5 orang sekali dibaptis. Nah, mereka dipulihkan. Saat ini kalau kita mau lihat pemulihan itu terjadi di dalam Yerusalem kita. Di sekeliling kita sesuai dengan firman Tuhan katakan. Kita akan melihatnya. Amin Bapak Ibu. Mari yuk kita ambil waktu ini kita berdoa. Ya, kita berdoa. Ya, minggu depan yang mau silakan daftar. Ya. Tadi saya dengar dari teman-teman panitia pengerja yang bertanggung jawab. Pak, boleh nggak minggu depan keluar makan? Ya boleh, silakan. Ya, jadi bubaran kita tahu karena ada waktu jeda. Nah, kita makan bersama nanti dengan teman-teman pengerja. Ya, kita makan bersama. Habis itu masuk dalam doa. Nah, yang kedua, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa. Nanti sehabis ibadah Bapak Ibu bisa ke depan, nanti kita teman-teman dari para pendoa ya bisa mendoakan ya. Saya undang teman-teman para pendoa, banyak jemaat yang belum kenal, yuk maju ke depan yuk. Ayo maju. Mana teman-teman pendoa, teman-teman caring? Jangan di belakang nggak kelihatan, yuk. Ya. Ayo berdiri.
Nah Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan dukungan doa, nah ke samping nanti yang tengah nggak kelihatan. Ayo sini. Malu-malu nih. Ayo sini. Bu Lidah, Pak Iwan. Nah, ini yang mereka siap berdoa untuk para, ayo ini lagi di samping nih. Ayo. Ya, ini ada, mau dikenalin kan namanya Bapak Ibu supaya kenal? Mau? Malu-malu. Ya, ini saya suka terbalik-balik nih. Ini siapa nih? Jenny atau? Hah? Nah, ini Bu Linda, ini wakil gembala. Ya, dia yang bertanggung jawab di bidang doa. Nah, ini adalah Pak Iwan. Pak Iwan kenal dong? Dia adalah kepala bidang daripada doa. Nah, ini adalah Ibu siapa? Siapa? Rain, ya, atau Li Hong. Dia adalah gembala kul juga daripada orang-orang China yang berbahasa Mandarin full. Ya, kalau ini siapa nih? Siapa? Ibu Ai atau Ai, kita panggil Ai Mai Sien, ya. Kalau ini Ibu siapa? Ibu Neneng. Wah, agak terkenal ya Bu ya. Luar biasa. Artinya disaing jemaat ya Bu ya. Disaing Tuhan sama jemaat ya. Kalau ini? Ayo. Ada Ibu Sugi. Kalau ini? Siapa? Saudari Lina. Ya, ini udah lama loh padahal di kita dulu sebelum COVID. Ya, kalau ini siapa? Lani. Oh, Lani. Saya suka terbalik beneran Bapak Ibu. Ya, Lani, Jenny itu paling suka terbalik. Karena mereka udah kayak kembaran bener. Oke, silakan duduk ya Bapak Ibu. Kalau yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu boleh nanti selesai berdiri ibadah di sana, ya. Di depan nanti akan ada satu lagi sebenarnya Pak Marvel. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang Kau sampaikan pada kami Tuhan, bisa bertumbuh dalam setiap hati kami. Tuhan, biarlah kami balik ke rumah kami masing-masing. Kami membawa damai sejahtera kasih-Mu Tuhan dan sedang terang-Mu ya Bapa. Ajar kami selalu taat dan setia dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang hari ini telah menyampaikan firman-Mu. Bapa, kami mohon pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Di mana hamba-Mu melangkah melayani, Tuhan besertanya. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga dan anak-anak, istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Jenny yang telah menerjemahkan. Tuhan, urapan yang sama Kau curahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu bekerja, dimana hamba-Mu menerjemahkan, Tuhan besertanya Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu terjadi atas dalam pelayanannya. Berkati setiap rumah tangganya Tuhan. Suaminya ada tempat ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Seluruh keturunannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan, dan kami percaya yang sakit telah disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan telah lepaskan. Yang membutuhkan jawaban doa telah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami dan menyiapkan setiap hati kami untuk terima berkat yang datang daripada Engkau. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你眼里赐你平安；
领受从天父上帝吩咐的恩典祝福，通过他的独生子耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。主耶稣在迎接我们所有人相信的一起说阿们。主耶稣祝福大家，祝福满满。Shalom saudara, saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus
atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.